Mengapa umat Islam menyambut Hari Raya Aidilfitri? Menurut sejarah, sebelum ajaran Islam datang, masyarakat Arab di Madinah menyambut dua hari raya yang digelarkan dengan Hari An-Nairuz dan Al-Mahrajat yang disambut dengan tarian, nyanyian serta minuman yang memabukkan. Hari Raya Aidilfitri pertama sekali disambut oleh umat Islam selepas berlakunya Perang Badar pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Ketika pertama kali kewajipan menunaikan ibadah puasa itu diturunkan. Lalu sambutan raya itu dilakukan untuk meraihkan kemenangan tentera Islam dalam Perang Badar dan juga satu kejayaan umat Islam yang mana sanggup menunaikan kewajipan puasa untuk kali yang pertama. Lalu Perang Badar adalah antara perang paling penting dalam sejarah umat Islam yang berlaku di bahagian barat semenanjung Arab, yang mana melibatkan pertempuran di antara 313 orang tentera Islam gabungan antara 82 orang muhajirin dan 231 orang ansar untuk menawan kembali harta mereka yang telah dirampas di Makkah yang ditinggalkan ketika berhijrah. Selepas mendapat kemenangan dalam Perang Badar, ketika sedang mengerjakan ibadah puasa, maka Rasulullah SAW mengarahkan umat Islam untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Lalu Rasulullah SAW menggalakkan pemakaian pakaian baru dan mengamalkan sedekah ketika Hari Raya Aidilfitri. Berdasarkan satu kisah seorang sahabat yang ketika itu tiada baju baru untuk menyambut hari raya. Maka Rasulullah SAW kemudian meminta mana-mana sahabat beliau untuk menyumbangkan sepersalinan pada dia yang memerlukan. Perayaan Aidilfitri adalah satu ibadah. Berdasarkan hadis diriwayatkan At-Tabrani daripada Ubah bin Sa'id, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menghidupkan malam Aidilfitri dan Aidil Adha dengan amalan yang baik dan ikhlas kerana Allah, maka tidak akan mati hatinya pada hari semua hati-hati akan mati, yakni pada hari kiamat kelak. Lalu ibadah zakat juga buat pertama kalinya diperhalusi dengan pensyariatan zakat fitrah ke atas umat Islam, di mana Rasulullah SAW memperkenalkan satu bentuk sistem yang memperincikan keperluan, amount, syarat sah dan syarat penerima ke atas zakat tersebut. Dan sambutan Aidilfitri yang dianjurkan oleh Islam bukanlah acara untuk bermewah-mewah atau berbelanja berlebih-lebihan. Islam amat menganjurkan agar umatnya bersederhana dalam melakukan persiapan. Dan pada zaman sekarang ini, Aidilfitri adalah hari sambutan masyarakat Islam meraihkan kejayaan mengawal nafsu, yakni nafsu makan dan minum, serta perkara-perkara yang dilarang sepanjang bulan Ramadan. Oleh karenanya, ada 7 amalan yang digalakkan sempena menyambut Aidilfitri. Yang pertama, mandi sunat pada hari raya sebelum keluar menunaikan salat sunat Aidilfitri. Kerana ulama besar tabi'in Sayyid bin Jubair berkata, 3 perkara sunnah di hari raya, iaitu antaranya mandi sunat sebelum keluar salat hari raya. Yang kedua, menjamah makanan sebelum keluar. Ia berdasarkan hadis daripada Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang menyebutkan Nabi SAW
tidak keluar di pagi hari raya Aidil Fitri, sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamah beberapa biji kurma. Yang ketiga, memperbanyakkan takbir. Dan seharusnya umat Islam jangan terlalu disibukkan dengan aktiviti persiapan raya sehingga meninggalkan peluang takbir ini. Ini adalah penting bagi syiar Islam. Selain kalimah takbir yang dibenci oleh syaitan, Ad-Darda Qutni melaporkan bahawa apabila Ibnu Umar radhiyallahu anhu keluar di hari raya Aidil Fitri, beliau akan berterusan bertakbir sehinggalah imam keluar untuk mengimamkan salat raya. Dan mengucapkan selamat dan mendoakan antara satu sama lain dengan ungkapan taqabbalallahu minna wa minkum, yang bermaksud semoga Allah menerima amalan-amalan dan ibadat di Ramadan kami dan kamu. Dan seterusnya, memakai pakaian terbaik yang ada, karena dalam peristiwa itu disebutkan bahawa tidak dibenarkan untuk kita menghina pakaian orang lain yang kurang indah dan mahal, kecuali kalau pakaian itu tidak menutup aurat, maka perlu untuk kita tegur, karena pakaian tersebut mengandungi perkara yang haram. Dan yang keenam, menukar jalan ke tempat salat, balik dan pergi. Ia berdasarkan hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa kalau keluar daripada rumahnya untuk pergi salat hari raya, maka Nabi akan menukar atau berbeza jalan pergi dan pulangnya. Dan yang terakhir, berziarah dan merapatkan hubungan baik sesama Muslim sempena hari raya Aidil Fitri, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam sabdanya, barang siapa yang suka untuk diperluaskan baginya rezeki dan ditangguhkan atau dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung dan mengukuhkan hubungan persaudaraan. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan hari raya tahun ini kita dapat mendapati pelbagai-bagai kelebihan-kelebihan yang ada. Semoga Allah menerima segala amalan kita. Taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin. Selamat hari raya Aidil Fitri. Mohon maaf zahir dan batin.